Hai, selamat sejahtera. Okey, baiklah kali ini pelajar kita akan bincangkan tajuk Pendidikan Moral Unit 6 dan kita akan terus merujuk kepada soalan-soalan yang ada di dalam buku teks sebagai latihan. Jadi, sila lihat latihan pengayaan pada muka surat 82 iaitu situasi yang pertama. Okey, kalau kita lihat di sini, soalan di sini menunjukkan gambar yang ada di dalam kedai dekat rak pameran makanan. Okey, situasi 1, kenaikan harga barang sering berlaku pada musim perayaan. Hal ini berlaku apabila terdapat segelintir peniaga yang mementingkan keuntungan semata-mata dengan menaikkan harga barangan tanpa kawalan. Jadi kalau kita lihat sewaktu perayaan Chinese New Year, Deepawali ataupun Hari Raya ataupun apa-apa perayaan, kadang-kadang kita susah nak dapatkan barang-barang ni di kedai-kedai. Tapi apabila ada barang tersebut disebabkan mereka tahu kita memang nak beli, maka kadang-kadang peniaga ni ada segelintir mereka menaikkan harga dengan sewenang-wenangnya. Contoh dari segi harga ayam, harga ikan, ada juga yang menaikkan harga barang-barang keperluan yang lain. Jadi, apakah yang perlu kita buat? Okey. Berdasarkan soalan ni, kalau kita lihat, soalan ni minta kita lihat dan kita bincangkan apa yang berlaku. Jadi, kalau dari segi soalan ini adalah cadangan jawapan. Peniaga patut mengamalkan nilai rasional. So, pastikan kita nyatakan dulu nilai yang ada. Okey, nilai rasional dan nilai kejujuran. Dengan menghayati nilai rasional, mulai daripada sini kita akan menerangkan satu persatu nilai tersebut. Dengan menghayati nilai rasional, seseorang peniaga, kenapa kita gunakan perkataan seseorang peniaga? Sebab berdasarkan soalan, peniaga, mereka adalah watak. So, peniaga ini adalah watak. So, kita mesti gunakan kembali watak yang ada dalam soalan. Seseorang peniaga akan boleh berfikir berdasarkan alasan dan bukti yang nyata akan kesan buruk jika harga barang dinaikkan tanpa kawalan. Jadi, ini adalah dia punya isu tadi sebab menaikkan harga kawalan. Sebab apa? Sebab ia boleh menyebabkan pembelian panik dalam kalangan pengguna. So, apa itu pembelian panik? Beli banyak-banyak. Okey, bila beli banyak-banyak, nanti orang lain tak dapat pula membeli. Selain itu, peniaga juga perlu mengamalkan nilai kejujuran. Jadi, ini nilai kejujuran tadi. Okay, kemudian kita pun menghuraikan nilai kejujuran tersebut di mana kes peniaga yang mementingkan keuntungan ini dapat dielakkan jika peniaga dia lebih beretika, amanah dan ikhlas dalam setiap perlakuan dan mematuhi peraturan perniagaan yang telah ditetapkan. So, ini adalah cadangan jawapan bagi situasi 1. Okey, kita lihat kepada soalan bagi situasi 2. Situasi 2, pelupusan sisa pepejal. Okey, macam pembuangan sampah Okey, kalau kita lihat gambar ni, tempat bahagian pembuangan sampah ni berlonggok-longgok, kotor dan ia menyebabkan bau busuk. Okey, pelupusan sisa pepejal seperti pembuangan sampah haram yang berleluasa. Apa maksud pembuangan sampah haram? Maknanya tidak mengikut peraturan. Okey, haram. Dan sikap membuang sampah merata-rata tempat sudah menjadi isu dalam usaha menjaga alam sekitar. Setiap individu perlu memainkan peranan dalam menyelesaikan isu ini. Walau bagaimanapun, masih ada pihak yang tidak melaksanakan tanggungjawab mereka. Jadi bagaimana kita nak menghuraikan cerita ini, bagaimana kita nak membuat rumusan ke atas soalan ini. Jadi ini adalah cadangan jawapan. Setiap individu, kenapa kita guna setiap individu? Sebab dalam soalan tadi ini watak dia, ini adalah
watak. Jadi kita akan gunakan setiap individu sebagai watak. Setiap individu patut mengamalkan nilai rasional dan nilai bertanggungjawab. Jadi kita nyatakan dulu nilai dan kemudian kita huraikan kedua-dua nilai tersebut. Dengan menghayati nilai rasional, setiap individu boleh, kita gunakan balik setiap individu ni sebab ini adalah watak, boleh berfikir berdasarkan alasan dan bukti yang nyata akan kesan buruk jika pembuangan sampah sarap secara haram dan merata-rata berleluasa. Ini adalah isu daripada soalan. Nyatakan apa sebabnya. Boleh menyebabkan pencemaran alam sekitar. Selain daripada itu, individu juga perlu mengamalkan nilai bertanggungjawab. So, kita huraikan nilai bertanggungjawab di mana setiap individu, ini adalah watak, perlu memikul tugas dan melaksanakan kewajipan dengan bersama-sama menjaga kebersihan persekitaran dengan mengelakkan, ini adalah huraian dia, dengan mengelakkan pembuangan sampah merata-rata, berusaha menjaga keindahan alam sekitar ataupun keindahan persekitaran kita. Okay, ini adalah contoh cadangan jawapan bagi situasi yang kedua. Kita lihat pula situasi ketiga. Okey, penyakit kuku dan mulut merupakan suatu penyakit serius yang menjangkiti haiwan berkuku seperti lembu, kerbau dan juga biri-biri. Hal ini terjadi kerana haiwan yang dijangkiti tidak dikuarantinkan terlebih dahulu. Maknanya binatang yang sakit ni dia tak asingkan. Bila dia tak asingkan, dia akan menjangkiti haiwan-haiwan yang lain. Dan haiwan-haiwan yang dijangkiti ini tidak menerima sebarang suntikan ataupun ubat. Penyakit ini sukar dikawal, amat sukar dikawal. Malah wabak ini boleh menyebabkan kerugian besar kepada peniaga-peniaga. Okay, ini adalah cadangan jawapan. Penternak haiwan. Okay, kenapa kita gunakan penternak haiwan? Sebab itu adalah dia punya watak. Mungkin dalam soalan ini tidak menyatakan watak, tapi kita tahu siapa yang uruskan haiwan-haiwan ni adalah penternak haiwan. So, ini adalah dia punya watak. So, hati-hati semasa menulis watak. Okay? Penternak haiwan adalah dia punya watak. Penternak haiwan patut mengamalkan nilai rasional. Jadi kita huraikan nilai tersebut, nilai rasional dan nilai kerjasama. Dengan menghayati nilai rasional, kita huraikan. Seorang penternak haiwan, ini adalah watak, boleh berfikir berdasarkan alasan dan bukti yang nyata akan kesan buruk jika haiwan yang dijangkiti tidak dikuarantin. Jika haiwan yang dijangkiti tidak dikuarantin, boleh menyebabkan wabak penyakit tersebut merebak dan mendatangkan kerugian. So, ini adalah huraian yang pertama. Selain itu, peniaga, kita tulis watak sekali lagi, perlu mengamalkan nilai kerjasama. Kemudian penternak haiwan, dia punya watak, perlu melakukan usaha bersama-sama untuk mengawal penyakit dari merebak. Berusaha bersama-sama mengawal penyakit daripada merebak dan memberikan suntikan dan juga mengkuarantinkan haiwan yang dijangkiti untuk kebaikan bersama. So, ini adalah huraian yang kedua. Seterusnya, kita lihat pada muka surat 86, muka surat 86, bahagian soalan penilaian, kita menjurus kepada bahagian B. Rakyat berintegriti, negara disanjungi. Adakah anda bersetuju dengan pernyataan di atas? Okey, apa maksud integriti? Maksud integriti adalah jujur, amanah, bertanggungjawab, telus. Okey, bila rakyat ada integriti, barulah negara kita dihormati dan disanjungi. Jadi, adakah anda bersetuju dengan pernyataan di atas? Bincangkan. Kita jawab dulu setuju atau tidak. Jangan jawab tidak setuju. Untuk soalan ni, mesti jawab setuju. Wajib jawab setuju. Okay, yang kedua, dia kata bincangkan. Okey, untuk soalan bincangkan, kita mesti menyatakan tentang
fokus kepada bagaimana untuk menjadi rakyat yang berintegriti. Maknanya kita akan terangkan berdasarkan cara. Kita akan lihat kepada langkah-langkah cara. Tengok buku teks, awak akan rujuk buku teks pada muka surat 76, iaitu contoh. Awak boleh kaitkan dari segi pentadbiran, dari segi ekonomi dan sosial, huraikan ketiga-tiga perkara itu. Pentadbiran, ekonomi dan sosial. Awak huraikan macam mana nak elakkan rasuah, mengikut undang-undang, bayar cukai dan sebagainya. Yang kedua, kamu boleh kaitkan juga dengan cara, iaitu pada muka surat 77. Lebih detail lah, mematuhi piagam pelanggan, apa itu undang-undang, bayar belik pinjaman, perbuatan menerima rasuah ni perlu dielakkan. Kamu nyatakan. Dan yang kedua, iaitu kepentingan. Kita terus rujuk kepada muka surat 78 buku teks. Yang tadi ini muka surat 76 dan 77. Yang ni awak tengok pada muka surat 78 tentang kepentingan. So ada 6 kepentingan dalam tu. Kamu boleh ambil dalam 3 atau 4 kepentingan untuk kamu nyatakan. Nak ambil semua pun lagi baik. Sebab bila kita ambil semua, banyak lagi markah kita. Kita boleh dapat full marks, markah penuh. Dan yang ketiga, kita sebut tentang kesan ataupun implikasi ataupun kesan buruk lah. Kalau kita buat perbuatan yang tidak berintegriti, kalau kita tak ada integriti, apa akan berlaku? Imej negara terjejas, jurang ekonomi, pelabur hilang, masalah politik. Ada banyak cerita di dalam tu. So, untuk soalan kalau awak jumpa esei, dia mengatakan tentang perkataan bincangkan. So, pastikan kamu mesti kaitkan dengan huraian dia, bagaimana cara ataupun langkah-langkah, dan berikan contoh bagaimana untuk kita menjadi seperti itu. Yang kedua, kaitkan dengan kepentingan ataupun faedah. Dan yang ketiga, kaitkan dengan kesan buruk dia ataupun implikasi dia. So, ini adalah cara untuk menjawab soalan esei. Itu saja daripada saya. Kita jumpa lagi pada video yang akan datang. Bye-bye.